Alright. Yes. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sesi Q&A iSaham Live mingguan. Ini ialah sesi yang keempat. Okay, untuk yang dah join, saya ucapkan selamat Hari Raya. Masih belum terlewat untuk ucapkan selamat Hari Raya. Jadi Hari Raya kita menziarahi secara live. Saling ziarah menziarahi secara live. Okay, mungkin adalah sedikit lagi duit raya kalau siapa yang minat. Okey, selamat raya dan maaf zahir batin. Untuk hari ini sesi kita ialah sesi terbuka, soal jawab terbuka berkaitan dengan sama ada iSaham, okey, ataupun soalan yang berkaitan dengan saham, okey. Kita galakkan soalan beginner. Okey, sebab selalunya yang dah mula masuk saham, okey, dah join kita dan sebagainya, itu selalu dah lebih start topik-topik yang lebih advance. Okay. Tetapi kalau katakan tak ada soalan, boleh tanya di ruangan komen, tak ada masalah. Saya akan jawab mana-mana soalan yang ditanya terlebih dahulu. Dia flow macam ni. Sekarang pukul 1. Kita akan berakhir lebih kurang pukul 1.30 hingga 1.45. Okay. Dan kita akan ambil lebih kurang, setakat ikut pengalaman lah, boleh dapat 5 ke 7 soalan. Okay, saya akan ambil 5 ke 7 soalan. Okay, dan saya akan, kalau ada banyak soalan, saya akan pilih lah mana yang paling sesuai mengikut keadaan semasa. Okay, so saya akan tengok di ruangan chat. Okay, sedikit sebanyak sebelum kita mula. Soalan lah. Okey, salah satu soalan ialah pembelajaran untuk screener bila cikgu. Okey. Untuk belajar berkaitan dengan screener, kita ada sesi, di mana kalau satu cara untuk tengok sesi iSaham yang akan datang, pergi je dekat bawah. Okey, ada ruangan seminar. Okey, ada ruangan seminar. Okey, kalau klik di situ, okey, kita ada sesi yang kita nak start lah. Ni jadual kelas kita. Di ruangan jadual kelas ni ada di sini. Sebenarnya boleh juga tengok di Facebook page iSaham. Okay, di Facebook page iSaham. Boleh tengok di ruangan events. Okay, boleh tengok di ruangan events. Okay, kalau saya tekan sini. Di ruangan events akan ada juga. Yes. Dekat sini. Kalau dekat iSaham.my seminar ni, dekat ruangan event ada juga sini. Boleh tengok juga. Katakan saya klik. Salah satu ni contohnya tutorial screener kita ialah pada Jun 13, maknanya the next week. Okay, kalau saya tekan dia akan keluar juga di Facebook. Ni saya tak login lah. So keluar. Okay, kalau tak nak terlepas apa-apa event yang akan datang, mungkin kali ni tak dapat join dan sebagainya, sila tekan interested. Nanti Facebook akan bagi lagi sekali pada masa akan datang. Ni contohlah acara akan datang. Kelas asas pada minggu depan, T1. Kelas asas tak silap saya dah hampir ataupun dah saya masih boleh register. Okay. Tapi dah kira mungkin kita akan tutup lah dalam masa terdekat. So keep register kalau nak. Tengok ada 123 orang yang tekan. Okay. So itu tutorial iSaham. Boleh tengok di isaham.my/seminar. Okay. Kalau katakan berminat nak dapatkan semua kita punya package, okay, boleh tengok di sinilah. Di page seminar ni memang ada semua. Okay. Kalau nak belajar technical, baru nak starting point 69. Okay, IPO 69, tutorial screener 69. Okay. Semua sesi ni ialah lebih kurang dia boleh kata almost sehari punya standard class lah. Dia lebih kurang 5 jam. Okay. 5 jam, 4 ke 5 jam. Okay. 2 suku, 4 jam setengah ke 5 jam. Okay. Manakala yang sekarang ni kita ada Technical Analysis Advance. Yang ni ialah kita ada 32 sesi, okay, yang berlangsung selama ni. Maknanya dia akan berlangsung selama 32 sesi, 16 sesi sama ada rakaman, okay, dan 16 sesi direct. Maknanya kita buat live soalan Q&A bagi faham. Fibonacci ni mula-mula kita tengok dulu. Kita ada recording yang kita dah start release. Okay. Kemudian akan ada sesi live. Okay, maknanya untuk menjawab Fibonacci case study, kita nak kukuhkan part mana, kita jawab soalan. Okay, ada 32 sesi, 16 recording, 16 Q&A. Okay, e-learning sesi yang kita buat secara berterusan, maknanya almost setiap minggu kita buat.
Okay. Belajar macam-macam. Okay, saya dekat sini juga kot. Kat sini. Okay, ini yang baru belajar pagi tadi pukul 11.30. Okay, iaitu macam mana kita nak convert kalau kita ada short term nak tukar jadi mid term. Okay. Dan banyak yang kita dah belajar. Sell in May go away. Betul ke? Tanya balik. Betul ke? Jawapan dia salah kan? Okay, tengok bulan Mei ni bulan yang paling sedap lah kalau tanya saya. Bulan Mei ni bulan yang sangat menarik. Okay, ini adalah dalam e-learning. E-learning ni fokus kita ialah sama ada advanced fundamental ataupun yang kedua ialah topik-topik open. Ada yang nak belajar macam mana nak convert ni, money management, portfolio diversification, emotional, news analysis. Kita belajar. Yang ni anggaplah macam ni dia punya roadmap. Okay. Ini ialah advanced technical, yang ni ialah advanced fundamental plus dengan any topik sembang. Okay. Dalam saham. Okay, secara topik kita go mendalam lah, bukannya sentuh-sentuh Q&A sahaja. Yang mendalam. So semua ni, lepas ni saya akan ulang sekali lagi. Yang ni, semua ni kalau nak dapatkan, kalau dekat luar ke apa semua, harganya memang ribu-ribu. Dekat iSaham kita bagi lagi less lagi kepada 499 sahaja boleh dapat. Berapa sesi tadi? 32 tambah e-learning ni belajar selama-lamanya. Technical IPO tutorial. Okay, dengan harga ni. Okay, mesti dah ada punya soalan lah. Sebab saya sebenarnya tengah tunggu soalan tadi. Okay, saya beginner baru belajar saham 3 bulan. Harap dapat bimbingan ya. Okay, memang itu matlamat kita ialah untuk visi kita kat iSaham ialah kita nak membantu pelabur, membantu semua orang untuk melabur dengan lebih baik. Macam mana kita nak hasilkan, macam mana kita nak bagi visi kita tercapai. That's why kalau tengok kepada screener iSaham, anda boleh dapatkan screener iSaham percuma sahaja. Okay, kita bagi percuma. Okay, tak buat duit. Okay, kalau nak premium, maknanya nak screener yang premium, maknanya ni yang kalau katakan orang yang katakan belum join iSaham, memang tak dapat akses. Yang ni pun kita bagi secara percuma dengan syarat membuka akaun CDS bersama tim kita. Kalau nak dapatkan secara percuma lah. Maklumat boleh dapat di bawah. Sepanjang sesi ni mostly boleh dapat di sini. Tadi kita bincang seminar. Second ialah premium, iSaham premium. Okay. Kalau nak dapatkan secara percuma, okay, tekan je buka CDS di sini. Okay, and tim kita akan bagi respon lepas isi. Okay. Tidak, belum lagi, seterusnya. Lepas isi semua, tim kita akan contact dalam masa 24 jam bekerja. So, sebab hari ni Sabtu, most probably hari Isnin lah akan dapat respon dari tim kita. Kadang-kadang boleh dapat cepat lagi. Okay, itu cara dia. Kalau nak buat pembayaran pun boleh. Okay. Itu ialah kita punya visi lah. Kita nak bagi, kalau boleh, screening tools-tools yang sebenarnya kita test dengan secara mendalam, secara percuma kita nak bagi. Because kita nak bersama dengan visi kita, nak bantu semua melabur dengan lebih baik. Dan dalam masa yang sama, selain daripada visi kita selain daripada ni, dari segi premium, dari segi sesi, kelas yang kita buat ke apa semua, boleh semak lah dan buat comparison. Kalau kata siapa yang nak dah pernah belajar di tempat lain, semak. Okay, boleh tengok macam mana kita bagi semuanya dengan ilmu-ilmu yang padat. Berapa sesi 40-60 sesi. Okay, dengan harga yang orang kata sangat sangat tak masuk akal lah. Because matlamat kita ialah nak kekal visi kita. Okay, kita nak bagi platform yang terbaik kepada semua. Dan yang saya baru post tadi, ni boleh bacalah apa beza Bursa M Plus dengan iSaham. Okay, ini perbezaan ni kalau katakan ada yang baru lah. Okay, so itu kita punya visi. Nak tanya saham-saham parabolic. Okay, ini soalan. Okay, so kita the session Ubi saya akan take around 5 to 10 questions. Tapi ikut masa kita lah. Paling lambat habis lah 1.45. Saya akan try untuk slow down. Bila dah 1.5 tu, saya akan try untuk jawab 1-2 je soalan lagi. Okay. So, saham-saham, ini mungkin dia nak tanya apa market overview ni untuk saham-saham glove. Soalan dia ialah, saham-saham parabolic macam Keplas, Comfort, Aventa masih okey tak untuk hold? Okay. So, melihat kepada saham-saham ni, Comfort, Keplas. Okay. Okay. Yang pertama, masuk akal ke tak harga saham boleh naik sebanyak ni? Okay, jawapan dia boleh, masuk akal lah. Okay, even analis pun buat kajian untuk saham seperti Top Glove ke apa semua, yang harga dia pun dah belah-belah ringgit, ada potensi untuk naik ke RM20. Okay, kenapa? Sebab kita kena faham macam ni. Selama ni, okay, ni sebenarnya saya nak bagi positif side. Nanti saya akan bagi negatif side lah. Ini kira market review, market overview. Okay,
kita semua beli produk-produk telefon sebagai contoh dengan company-company di US, China dan sebagainya. Contohnya ada yang pakai Huawei, ada yang pakai Apple, ada pakai Xiaomi. Okay. So semua, kalau the whole global beli pakai phone yang sama, what happened to the company? It is a global company. Maknanya sebab tu harga saham Apple, harga saham yang berkaitan dengan ni lah, semua naik melonjak. Android kita semua pakai. Okay. So logik untuk company ni jadi satu company yang sangat besar, maknanya value dia memang sepatutnya sangat-sangat tinggi. Okay. And now apa yang happen ialah, sebelum ni orang beli phone dari ni, sekarang ni Malaysia sebagai satu hub glove. Malaysia ni lah hub glove. Okay. Kalau kita compare dengan produk-produk lain seperti let's say lah sanitizer dan sebagainya, mungkinlah banyak juga supplier dekat satu dunia ni. Tapi glove Malaysia ialah macam orang kata, we should be proud lah. Okay. Kalau ada orang tanya apa, duduk negara mana kan, ada yang maybe nak pergi overseas apa, duduk mana? Dekat Malaysia. Kita orang lah yang supply glove selama ni. Kena cakap macam tu. Orang akan ingat. Okay. So bila supply, semua orang satu dunia pakai glove. And kita lah largest exporter in the world. Okay. All the glove company akan start memang logik untuk harga saham naik. Ada yang kata tapi saham kecil-kecil pun dah start naik sebab top glove demand dia dah terlalu tinggi. Demand top glove ni dah, okay, ni saya cakap comfort kan, terlalu tinggi. Dia punya capacity pun dah max. Jadi dia pun nak kena cari juga kawan-kawan dia yang sebab contohnya kilang ke apa semua pun dah max. Okay. Dah orang kata apa ni memang everything lah. Okay. Kita carilah company kecil ada kilang juga kan. Dan ada ura-ura jugalah yang company kecil ni nak disatukan, digabungkan jadi satu company besar juga. So Malaysia tak lama lagi mungkin ada Top Glove, Harta, lepas tu satu lagi lah mungkin Supermax ke apa, nak gabung 2-3 ke apa semua. Okay, these are rumors. Okay. Tapi the key point ialah it's logic. Okay, apa yang berlaku. Okay, so itu point yang pertama lah. Maknanya is very logical apa yang berlaku sekarang. Okay, tapi soalan pertama, boleh ke hold? Okay, hold, soalan ialah betul-betul strategy base. Okay, kalau sesiapa yang berdasarkan technical analysis, okay, and dia dah beli, memang dia beli anytime before this, dan memang tak ada masalah langsung lah nak hold. Because you are making profit. Okay, kalau jatuh, standby je lah. Okay, soalan hold sebenarnya tak susah, boleh hold. Kalau mid term, hold. Kalau short term, kena belajarlah teknik-teknik yang boleh gunakan untuk short term. Sebagai contoh, apabila dia start berpusing, maybe overbought punya style. Okay, jual lah. Tapi kalau mid term, masih boleh hold. Maybe persoalan dia ialah lebih kepada bila nak belilah. Kalau nak simpulkan soalan ni, direct lah. Boleh hold ke tak? And exit, just hold until let the profit run. Dalam saham ada satu benda yang underrated. Okay, selain daripada semua orang tengah cakap saham is very underrated. Underrated ni maknanya benda memang kita sepatutnya kita jual mahal lah. Okay. Kita bagi free je, tapi semuanya macam lagi power daripada yang lain-lain. Okay. Okay. So benda yang underrated dalam saham ialah the target price. Ramai suka nak cari target price. Jadi last kali dia beli Top Glove, dia pun dah jual dekat RM9 sebab dia rasa daripada RM7 ke RM9 dah mahal. Benda yang underrated dalam saham ialah let the profit run. Selagi harga naik, kita biar je. So itu mid term strategy untuk exit. Untuk short term, okay, kalau nak follow short term, bila harga naik, bila dia overbought, okay, itu yang selalu digunakan untuk short term punya take profit. Ini ialah teknik yang lebih baik lah untuk keluar pada optimize price yang optimum berbanding dengan set TP. Okay. Cuma bila kenapa kalau katakan kita kena bagi tahu juga, macam ramai tanya kenapa macam okay, kalau TP ni tak berapa, kenapa bila orang tanya kita bagi juga TP? Sebab psikologi pelabur suka dengar perkataan TP. Dia macam kalau tak sebut TP macam rasa macam tak ada feeling. So kita bagilah TP, tapi dan orang akan confuse. Bagi TP tapi kenapa hold lagi? Sebab the optimization ialah more kepada hold. Short term pun hold. Kan? TP nak bagi sedap je. Okay. So itu ialah untuk ni lah. Tapi kalau tanya boleh ke nak entry lagi? Itu ialah soalan yang very very tough lah, because okay, ada yang kata glove memang high demand lagi. But we also have to understand, first kali, technically anything yang naik, once dia start turun, dia akan bagi kita
henjutan sikit lah. Jantung tu akan jadi macam like, bila dia drop kat sini, mungkin kita akan tested jugalah. Okay. Macam mana sekarang ni? Jatuh banyak ni. So, untuk orang yang baru nak masuk, jangan main tekan je. Okay. Cari position yang cantik. Lebih cantik. Okay. So, mungkin bukan sekadar. Untuk fundamentalist pula, dia kena very truly understand lah. Kalau katakan aim dia lah RM20, let's say dia masuk, dia kena truly understand. Kalau dah jatuh, maknanya betul tak nak bertahan. And let's say lah, memang perubahan berlaku dunia. Tiba-tiba minggu depan, habis announce kata, tak, vaksin dah dijumpai dan sebagainya. Okay. Are we ready to do that? Sebab tu fundamental is a very tricky question. That's why saya tak suka sentuh elemen fundamental dari segi in general, sebab ramai orang bila nak beli macam pakai fundamental, tapi bila dah masuk dia dah tak betul, dah tak tahu nak buat apa. Okay. That's why technical kat situ dia akan bantu. Tapi kalau orang yang dah pro fundamental tak ada masalah. Okay. Very well known about the topic, dan tak ada issue. As for technical, kalau dia mungkin akan berlaku degupan sikit, mungkin boleh terus naik, tapi kita kena lalui fasa-fasa tu. Okay. Tak ramai pelabur yang boleh handle benda tu. Okey, itu soalan yang pertama lah, berkaitan dengan saham-saham parabolik. Maksud parabolik ni, dia punya curve dah macam ni lah. Okey, sangat ni. Sebab dia kata, tapi bukankah kalau bisnes dia bagus? Okey, pelabur akan tengok dari sudut masa depan. Harga saham memang dah naik banyak. Okey, tapi apa isu kepada harga saham ni? Apa isu dia? Okey, isu kepada harga saham ni, okey, ialah, okey, ada kata nanti dah turun, lepas tu tiba-tiba turun lagi. Lepas tu kata, macam mana ni tuan? Tapi glove ni bagus kan? Orang bila dia melabur, dia menggunakan masa depan. Maknanya contoh bila harga stock glove dah start turun, ada kata tapi stock glove masih okey ni, masih supply apa semua. Tapi dari segi pelabur dia kata, nampak dah surut dah virus ni apa semua. Mungkin lepas ni dah tak ada dah sales yang sebesar ni. So maknanya mungkin boleh berlaku pergerakan tu boleh maknanya dia akan confusekan kita. Okay. Alright. So maknanya is not really something yang straightforward juga kalau kita nak faham fundamental. Fundamental very tough. Okay. Bila harga jatuh mungkin ialah disebabkan dah nampak sikit-sikit pun harga boleh drop banyak. Kadang-kadang pelabur confused. That's why technical very easy. Dia start pusing, okay, kat sini boleh hold lagi lah sebab dia dalam ni normal punya range jatuh. Tapi dia start je tukar daripada menaik jadi fasa turun, it's time to let go lah. Okay, dalam banyak-banyak counter corona mana yang paling okey untuk long term? Okay. Untuk case dia macam ni. Kalau katakan kita nak ride trend dari segi technical, semua counter corona okey untuk beli. Yang penting cari entry sesuai. Itu je saya punya saranan, cari entry sesuai. Tapi the best company for now ialah company-company yang betul-betul sebenarnya company yang besar lah. Okay, yang betul-betul memang benefit daripada glove punya movement ni lah. Okay. In fact, glove dah jadi lebih valuable daripada kebanyakan syarikat-syarikat biasa. Nanti yang ni saya akan upkan satu post nak explain the happening of the change of landscape. Blue chip lah company-company yang paling besar dalam bursa Malaysia. Okay. Kita tengok Hartalega ni dulu bukan kat sini tau. Hartalega dulu kat sini je. Okay. Sekarang ni dia dah sama lebih kurang value dia dengan Petronas Gas. Actually lebih valuable daripada Petronas Gas, lebih valuable daripada Maxis, lebih valuable daripada DG. Dan kalau betul-betul Maybank dia ada bagi dia punya TP dia, macam kata fundamentally TP lebih kurang RM20. Sebenarnya value dia ialah lebih kurang Maybank. Value dia mungkin lebih valuable daripada Tenaga Nasional. Jadi mungkin Hartalega ni akan jadi itu top glove lah. Tapi point saya ialah from the perspective of all the glove company lah. Top glove akan naik sampai ke atas ni. Harta mungkin akan naik sampai ke atas ni. Jadi Malaysia jadi negara, bukan negara minyak, bukan negara bank. Malaysia akan jadi negara glove. Okay. Mungkin boleh jadi tema baru kalau siapa yang nak ni untuk Malaysia negara apa kan. Boleh buat satu tema baru. Okay. So kalau aim kalau betul-betul nak aim syarikat yang betul-betul kukuh sebenarnya ni lah Hartalega dengan Top Glove ni. Okay. Saya suspect the weight of the FBN KCI dia akan naikkan juga. Dekat situ akan ada impact juga. That's why harga dia mungkin kalau drop pun mungkin boleh kekal lama jugalah. Okay. Tapi kalau katakan siapa yang nak ambil risiko lebih sikit, cari dekat saham-saham ni. Cari dekat saham-saham yang kecil sikit. Dia punya teknik macam ni. Dia punya teknik.
Okay, ni kan ni sektor saham. Okay, seperti kita dah discuss dalam live. Boleh tengok di video yang sebelum-sebelum ni dekat grup ni. Okay, pergi dekat rubber gloves. Okay, memang trend yang paling kuat lah sekarang. That's why senang je nak beli saham ni waktu harga hari tu turun apa semua. Glove ni daripada awal corona sampai sekarang. Okay, daripada awal coronavirus sampai sekarang. Dia memang duduk kat atas sekali. Okay, dia masih duduk kat atas sekali. Means like still boleh fokus. Kalau orang nak sector rotation, dia akan tengok yang short term lah. Ini yang kita discuss dah sebelum ni. Okay, kita pergi ke rubber gloves. Okay, kalau nak tengok mana yang sedap, okay, untuk beli, okay, normally kita akan compare the ni lah, trailing PE ni. Okay, mana yang katakan berpotensi lagi lah nak beli, cari yang PE dia tak sampai lagi, tak sedekat dengan 100. Ni pelik lah kat dunia ni. Sekarang ni ada orang nak beli PE 100, tapi itu reality dia. Bila benda berubah secara mendadak, ada potensi lah harta lega ni boleh grow dengan sangat besar sekali. Okay, ada potensi. Jadi kita cari yang mana yang PE ratio dia agak rendah, dalam masa sama the company is also okay. Ni dari segi fundamental lah. So mungkin Comfort, Kosan, okay, HLT ni boleh jadi fokus. HLT actually dia punya F-con agak kurang baik. Okay, di mana dari segi bisnes je lah mungkin okay, drop, tapi lately dia lah naik. Sebab apa? Sebab ni lah. Okay, so and also boleh fokus yang ni lah. Kenapa Rubrex yang jadi fokus sekarang? Okay, PE dia mungkin 80, tapi dia punya market cap dia sekarang ni size kecil lagi. Maknanya mungkin dia ada room banyak lagi untuk grow. Okay, jadi orang aim juga. So kalau apa yang saya nampak, Rubrex ni memang okay kalau nak tengok, tapi kena faham technically it's not the time to buy now because it's very very pacak. Ada yang kata saya baru beli semalam. Okay, banyak berdoa lah. Okay, baca ni sebab setiap kali dia akan ada drop dia. Waktu tu kita fokus. So dalam case HLT, HLT okay, tapi dari segi bisnes dia adalah sebelum ni tak berapa memuaskan. Mungkin disebabkan corona ni dia boleh ni mungkin kalau orang nak cari peluang, HLT ni lah antara yang belum pacak. Okay, ni kira buy on breakout lah kalau beli semalam. Okay, so HLT boleh tengok. Okay, dari segi PE wise, maknanya dari segi fundamentally, kalau nak faham dari segi fundamental, mungkin fokus Comfort, Kosan. Dari segi upside potential, ambil yang 3 ni. Saya rasa Rubrex dengan HLT, HLT lah yang belum memacak. Supermax memang dah SpaceX dah. Okay, Rubrex pun dah pacak. Yang ni memang tak ada cerita lah. Ini macam ni yang pacak dia kan. So that's why Rubrex macam lagi nampak macam lagi ni, tapi dah pacak. So maybe masa yang lebih sesuai lah tunggu dia drop balik. Okay, so itulah komen saya lah berkaitan dengan glove. Okay, 2 soalan Tuan, ada buat kelas online melalui Zoom atau Skype? Kelas kita ialah melalui semuanya melalui Facebook. Saya akan tengok kepada komen lah, ruang komen untuk 2 hala punya ni. So boleh tanya banyak soalan, kita akan jawab. Okay, kita ada yang sesi yang saya tunjukkan tadi. Okay, mana sesi ni? Seminar ni. Dekat bawah ni key point untuk hari ni. Untuk tengok semuanya boleh tengok di bawah ni. Okay, di seminar, semua seminar yang kita buat sekarang ialah online buat masa ni. Okay, kita ada beberapa seminar. So seminar-seminar ni kalau siapa yang join memang dalam bentuk online. Kita buat di Facebook group buat masa ni. Okay, alright. Nak tanya coach, contoh Comfort RSI 90% tapi masih meroket harganya. Bukan ke dah overbought? Yang ni kena belajar lebih lagi lah pasal RSI. RSI lebih 90% bukan maknanya jual. Okay, saya ambil satu contoh. Sebab soalan di awal, jadi dia dapat dululah. Okay, saya buat fast sebab ada yang beginner. So untuk saya takut mungkin tak dapat nak catch up lagi. Okay, bukan overbought maknanya nak jual. Kalau macam tu kita jual kat sini lah. Ni. Overbought jual. Okay, kena faham konsep RSI betul-betul. Kita ada belajar dalam TA Advance. Okay, saya tunjuk sekali lagi. Ni yang kita dah buat. Kat sini. Unpin. Okay. isam.my/webinar. Okay. Kita belajar dalam indicator oscillator. Okay. Ada 2 jam untuk yang ni. Okay. So kita bukan jual bila overbought. Okay, kena faham yang tu. Kita jual bila overbought dia start bertukar, bila dia tunjuk kemerahan pada overbought. Okay,
Boleh, maknanya kena ni sikit lah. Okay. Sebab saham ni kena faham kenapa dia lepas overbought dia boleh turun naik. Kita kena faham RSI ni dia bukannya magic beli jual kan. RSI ni hanya tunjuk apa berlaku kat atas ni. Bila kat atas dia nak tunjuk ramai lah betul yang beli ni, terlebih ramai beli. Tapi kena faham, manusia bila dia membeli belah kan. Sales raya kan, dia membeli belah. Okay. Sales kat sana sini beli belah. Okay. Jadi harga terus skip naik. Jadi kita tak boleh nak gunakan tu direct satu style overbought jual, tak boleh. Okay, kita kena ada satu teknik. Yang tu boleh lah nak tengok di ruangan yang ni. Okay, berdasarkan pemantauan sektor mana yang mendapat tumpuan minggu depan. Okay, ni kita dah bincang sebelum ni. Ini lebih mungkin nak discuss lah, overview. Ada dalam video sebelum ni saya ajar tools nak guna iSaham. Okay, saya faham mungkin ada yang belum dapat akses. Dia macam ni dalam iSaham. Okay, sebagai contoh kalau saya log out ni, saya log out saya tekan sektor, long term saya boleh tengok. Jadi saya tahulah apa yang berlaku, yang kuat sekarang ni, yang melampau-lampau ni glove. Okay. Sekejap. Test. Okay, sekejap. Okay, kejap sebentar. Tadi ada juga isu teknikal. Okay. Alright. Okay, kita kembali semula. Okay. Sort of a one minute break. Okay. Long term, kalau katakan kita iSaham, kita bagi peluang. Siapa yang nak faham-fahamkan sikit berkaitan saham, tengok inilah yang saham-saham yang strong dari segi long term. Maknanya these are strong yang boleh, siapa yang nak masuk cari area yang sesuai, boleh masuk more kepada mid ke long term lah. Tapi siapa yang nak understand what is the sector rotation, okay, kena tengok kepada yang ni, today atau super short term. Maknanya kalau nak tengok apa sektor yang berpotensi minggu depan, tekan today. Tapi yang ni hanya untuk premium client. Okay, maknanya kena login sebagai premium, okay, dan baru boleh tekan. Kalau berminat nak dapatkan premium ni, pergi ke bawah ni. Okay, tadi saya explain seminar iSaham premium. Okay, dan cara nak dapatkan iSaham premium ialah satu cara nak dapatkan percuma seumur hidup. Tekan buka CDS dekat sini. Okay, tekan buka CDS. Isi ruangan-ruangan ni, okay, dengan account dengan M+, isi apa semua. And then team kita akan contact dalam masa 24 jam bekerja. Okay. Alright. So, itu ialah beberapa perkara lah. Kat mana kita tadi? Oh, sektor. Okay. So, kalau saya tengok today sektor, apa yang saya boleh nampak? Okay, glove dah tinggi. Tapi kita akan ambil langkah berjaga-jaga lah, terlalu tinggi. Jadi, maybe tak bawang fokus. Tak fokus sangat. So, kita tengok kepada yang bawah. Apa yang kita nampak? Okay, telur. Okay. Oil and gas. Nampak? Midstream, downstream. Oil and gas masing-masing ada dekat belah-belah atas ni lah. So, oil and gas, midstream, downstream. Panjang cerita dia lah. Properties, steel. Agricultural product pun boleh juga. Okay. So, kita boleh tengok sektor yang boleh diberi fokus next week. Okay. Kalau sedar, oil and gas, harga minyak baru je naik. Tapi harga saham minyak dah naik awal lagi. Okay. Kalau kita tengok sini, harga saham minyak, maknanya kalau saya semalam, saya tengok sini, saya boleh nampak, oh, harga minyak dah naik. Kalau kita tengok pada harga minyak sahaja, kita pergi ke labs lah. Okay, bawah ni Bawah ni ada labs. Okay. Sini labs. Crude Brent oil. Ni cara nak tengok harga minyak dengan cara paling mudah. Okay. Crude Brent oil. Okay. Kita boleh tengok harga minyak dia baru, kalau belajar technical analysis, dia baru breakout. Maknanya saham minyak akan diberi fokus minggu depan. So boleh tengok dekat sini. Okay. So kat mana kita nak identify kalau ikut sektor? Tengok kepada sini. How about properties? Properties pun sama. Properties lah antara yang mencanak-canak sikit naik semalam. Okay. Ada yang tanya kenapa ke apa semua. Abaikan dulu kenapa tu. Bila satu sektor tu naik ramai-ramai, dia ada merit dalam saham. Okay, dan ini boleh tengok macam mana menggunakan premium, kena ada premium access. Boleh tengok ruangan today ni. Okay, besi, satu lagi besi ni. Okay, dan benda-benda macam ni selalunya momentum dia bersambung ke esok. Okay, dan bila esok tu kadang-kadang pagi je. Jadi sebenarnya the best way untuk tengok benda ni, bila dia start momentum tu, monitor dekat all sector, start momentum terus kita masuk. And then bila dia dah pacak-pacak, esok kita jual, kita dapatlah 5%, 6%.
And then kita jual, tukar pula. Esok tengok sektor apa pula. Okay. Sebab macam sekarang ni yang macam yang slow sikit kalau sedar. Macam teknologi belum buat comeback lagi. Okay. Tapi kalau katakan kita tengok yang construction pun dah start naik. Automation ada start naik. Itu teknologi juga lah. Okay. Yang teknologi semua duduk kat bawah-bawah ni. Okay. Yang ni pun nak start naik juga. Ni sikit sangat point dia. Okay. So itu ialah berkaitan dengan sektor. So inilah 4 cadangan sektor saya lah. Satu, steel, properties, oil and gas, poultry and eggs. Okay. Kalau tengok kat sini even QL dia punya the leader pun terbang mencanak-canak. Teo Seng Lehong. Okay. Dan yang best ni kita tak perlu sangat lah nak tahu kenapa telur naik, tak perlu. Sebab apa, dah ada kat sini, dia dah naik ramai-ramai, adalah sebab dia. Saya tak recommend cari sebab kenapa tak perlu cari sebab. Ialah by the time kita jumpa sebab dia, harga dah naik. Contohnya glove kan, berapa ramai yang baru nak start beli sebab baru sedar yang glove ni naik lambat. Okay. Kita tengok technical, that's the advantage of technical. Bila kita masuk, then baru kita cari sebab dia. Okay, it's better. Ramai juga yang cakap pasal catalyst. Catalyst ni cari awal-awal dari technical perspektif. Okay, bukan maknanya dah ni kenapa harga naik banyak, baru nak cari catalyst, dah lambat properties baru nak cari. Okay. Soalan yang seterusnya, berapa dah soalan dah? 3. Okay, kita ada lagi 15 minit. Okay. Lepas habis PKP dan COVID reda, agak-agak sektor mana yang akan trending? Ini yang best pasal I saham. Okay, yang best pasal I saham. Okay, sekejap muka dia ada isu sikit. Okay, sekejap. Saya syak disebabkan memory full sebab memang komputer ni memory full. So saya kena dia akan reset. Okay. Dari segi sektor, okay, dari segi the best thing about I saham ialah kita boleh understand sendiri dia tukar-tukar. Contohlah, kalau kita just nak buat forecast lah, lepas PKP ni apa yang akan jadi okey balik. Okay. Bolehlah cerita panjang-panjang. Contohnya most probably construction akan jadi all out. Okay, dah tak ada case apa semua isu, and then the retail side akan come back, the travel side akan come back. Okay. Of course kat situ kita boleh understand dari perspektif yang tu. Okay. Alright. Suara dengar tak? Suara dengar. Tak ada masalah lah kalau suara dengar. Okay. Okay. Sebab kamera je on off sikit. Okay. So kalau kita nak kaji, boleh banyak cerita kalau nak buat. Okay. Macam saya expect retailer akan come back, and then all the gloves akan tapi yang maybe soalan dia PKP bukannya corona. Okay. So lepas PKP dibuka, jadi banyak sektor-sektor baru akan dibuka. Dia akan nampak balik the comeback lah of the sector. So kita boleh bincang banyak lah. Macam contohnya kalau kita tengok dekat sini kan, travel, leisure, hospitality akan buat comeback juga. Tapi mula-mula mungkin benda-benda yang construction, okay, benda retailer yang buka, okay, dan sebagainya. Cuma satu je lah kalau bincang dari segi perspektif future, macam retail punya side apa semua, very challenging lah. So kita kena understand lah dari challenge dalam banyak aspek lah. Okay, but then banyak yang akan start buka balik. Okay, jadi boleh pantau. Tapi the best thing about I saham, kita tak perlu nak predict dari segi the content apa semua. Just use this one. Kalau nak awal-awal tengok today, saya recommend kalau nak katakan, nak cakap macam mana nak kata sektor ni dah boleh kata kuat, maknanya sektor dah comeback. Tengok kepada short ke mid term. Short ke mid term. Yang ni ialah sektor-sektor yang betul-betul dah buat comeback. Okay, yang dah buat comeback, kita boleh tengok di sini. Okay, ini memang dah kuat lah. Tapi kita tengok yang bawah-bawah ni, apa yang dah buat comeback. Okay. Okay, stock broker pun dah lama juga. Okay, sebab dah banyak sangat trading volume besar, mungkin affected lepas PKP. Dari segi construction lah, nampak aim dia. Construction yang nampak ke atas. Industrial ada yang dah memang selama ni pun dah start naik. Pada industrial, construction. Okay, so kita boleh tengok menggunakan I saham, kita boleh nampak what's next. Okay. Even plantation pun ada start naik. So kita boleh gunakan this page. Salam tuan, beginner ni boleh aja step by step dari buka account sampai at least dah boleh mula trade. Okay, cara nak buka account sangat senang. Okay, cara nak buka account sangat mudah. Okay, pergi ke I saham.
Okay, pergi ke bawah sekali ni ada open CDS account. Dan dia macam ni, bila nak trade, kita jangan tunggu semua input masuk dalam kepala. Nanti kita memang akan dengar perkataan-perkataan macam ni je. Trend, RSI, sector. The best way untuk start trade, the best way for beginner untuk start trade ialah start buka account. Kesalahan pertama beginner buat ialah ada yang dah pergi sampai advance, account pun tak nak buka. Sebab apa? Saya kena belajar semua dulu. Memang takkan faham langsung. Saham ialah ilmu buat, bukan ilmu ilmu belajar ni. Saham, kita start buka account, kita dapat study satu je syarikat yang bagus, kita boleh terus beli tanpa belajar apa-apa pun. Itu kelebihan saham. Okay? Yang banyak yang berlaku ialah kita tidak buka account CDS. Yang tu jadi isu. Okay? First kali buka account CDS dekat sini. Dengan buka account CDS dengan tim iSaham, iaitu dengan link ni lah. Kalau buka tempat lain memang tak dapat apa-apa ni lah yang kita punya. Okay? Bukan tak dapat apa-apa langsung, maknanya tak dapat apa-apa yang iSaham boleh bagilah. Okay? Dengan buka account CDS, kita akan ada group untuk guide, kita ada sesi-sesi yang untuk tolong dan sebagainya. Okay? So, startkan langkah yang pertama. So, step by step, pergi link ni bawah, pergi isaham.my. Okay? Pergi kat bawah ni open CDS account. Okay? Isi yang ni seterusnya, and then isi semua. Tim iSaham lepas kalau kata dapat, dia dah kata berjaya, confirmation dah dapat ni, akan dapat email confirmation, and then tim iSaham akan hubungi. Okay? Lepas kalau katakan dah berjaya, buka account CDS, okay? Masuk support group, okay, dan sebagainya, and then kita start explore. Okay? Dan apa lagi, dan macam mana nak start trade? Bila dah buka account CDS dengan tim kita apa semua, dari situ kita akan start bagi tahu apa screener yang beginner boleh start. Okay? Sebagai contoh, kalau saya sangat recommend lah untuk beginner nak start tengok, okay, iaitu Simple Uptrend Plus, okay, untuk start. Okay? Once dah ada account, okay, kalau join premium boleh tengok kat sini. Okay? Kita boleh start sini. Ada perkataan entry. Dekat iSaham, guideline kita bagi sedirect ada perkataan entry. Maknanya ada perkataan entry terus. Okay? Tapi sebagai beginner, let's say kita baru nak start, janganlah beli terus guna duit. Kita buat-buat beli. Kan? Contohnya saya kata, okay, kalau saya kononnya belilah Hohab ni. Okay, entry. Saya beli. Saya letaklah atas kertas. Okay, tulis atas kertas. 0.585 saya beli. Tengok harga naik tak. And then saya akan faham. Oh, macam tu rupanya saham. Dalam masa sama saya belajar sikit-sikit lah dari segi ilmu yang mendalam lagi. So step by step ialah buka account CDS. Sementara tu cari. Kalau yang belum premium ke apa, mungkinlah nak try yang biasa-biasa dulu. Apa dia try T plus screener. Yang ni kita mungkin akan premium kan dalam akan datang. Tapi boleh pakai dulu. Ni signature dulu sampai sekarang ada. Yang mana ada remarks entry boleh cuba tengok dulu. Oh, okay. Macam GDEX tadi kan, dia punya kuartal jatuh tapi harga dia tengah rehat sekejap. Okay, maybe masuk 375. Belajar saham ialah dengan buat. Kalau tak buat, guna duit betul, guna duit sementara tunggu akaun siap. Guna duit olok-olok. Try. Itu ialah the best way untuk belajar saham. And then kalau katakan nak fast track asas, kita ada kelas asas. Okay? Kelas asas saham. Kelas asas kita minggu depan dan memang terbaik. Dari segi kelas asas kita ada satu lagi speaker. Kita punya tim Syamsuddin Saleh, dia ada join hari ni live. Memang sangat terperinci. Dan to be honest, kelas asas ni yang Sudin ni selalu saya bagi masa kat dia 4 jam setengah 5 jam je. Okay? Kelas selalu jadi 5 jam setengah 6 jam. Orang belajar betul-betul. Asas ni saja je dah macam dah belajar semua benda. Screener memang belajar waktu asas. Kita dedahkan macam mana nak start saham. Okay? Dengan bayaran hanya RM39 sahaja. Kelas asas. Okay? Itu cadangan saya lah, step by step. Buka account, try untuk buat dulu olok-olok, sambil tu belajar sikit-sikit. Start dengan belajar asas. Okay? Yang asas kita ni bukan kita just cakap, oh kenapa kena saham, bukan. Kita tak belajar kat situ je. Kita bagi tahu betul-betul saham tu apa, teknik-teknik yang boleh pakai untuk beginner. Yang ni. Boleh kata ini sebenarnya adalah sesi tutorial iSaham beginner juga. Belajar asas dulu pagi tu, belajar asas saham, tutorial macam mana nak pakai screener sebagai beginner. Okey. Allah. Kelas sesi soalan banyak. Macam ni saya akan jawab soalan-soalan yang related dengan ilmu saham sekarang ni. And then dalam pukul 1.45 ke 1.50 saya akan jawab soalan berkaitan dengan iSaham punya premium lah, kelas sebagainya. Sebab kalau boleh kita nak
fokuskan setengah jam ni ke 45 minit yang first ni kepada hanya untuk ilmu lah. Okey, yang cepat saya try jawab. Boleh preview sikit alert BTST under premium account. Alert BTST ada kat sini screener BTST. Okey. Boleh tengok kat sini. Screener, sorry. Dia kalau bukan premium, yang ni kalau dah favorite kan dia keluarlah kat sini. Kalau tak, dia tak keluar kat sini. Pergi je search BTST. Ni kalau katakanlah siapa yang nak try juga, nak try terus strategi yang beli terus cepat. Beli hari ni, jual esok. Beli hari ni, jual esok. Buy today, sell tomorrow. Boleh tengok screener ni. Contoh, macam Adventa. Okay, Care Plus. Okay, dia akan keluar screener. Dan dia keluar screener ni, kalau siapa yang dah belajar betul-betul, memang boleh follow lah. Okay, selalu lebih kurang around almost pukul 4 ke apa semua. Macam Adventa ni, waktu tu harga dia baru RM1.6 lebih je. Okay, boleh. Kalau siapa yang follow, okay, boleh beli and then expect mungkin esok. Okay, ni sebenarnya 2 hari semalam, Khamis pun trigger juga. Okay, kita nak try beli sini and then untung esok. Kalau katakan kita nampak dia nak roket, kita boleh hold kejap and then dapatkan more percentage. Okay, ni Care Plus contohnya. Okay, dan ada banyak lagi lah saham-saham. GDB, Melton, ni semua saham-saham yang dah start property apa. Tengok, kita bukan nak cari saham yang tengah terbang saja, kita cari yang ada potensi, okay, untuk beli hari ni jual esok. Okay, of course lah kena kaji lebih mendalam lah kalau nak fahamkan. Okay, kita ada sesi kita dekat saham, tapi basically kat macam ni lah kan, harga naik ada potensi besar untuk buat duit beli hari ni jual esok. Ni contoh premium screener kita lah nak dapatkan benda ni. Okay, boleh join dekat bawah tu ada iSaham Premium. Okay, tekan buka CDS. Kalau siapa yang dah ada account, okay, ada isu ke apa ni, boleh contact iSaham Support, tekan sini. Ataupun dekat bawah ni ada, kalau buka Open CDS okay, sorry, tekan contact us kat sini. Okay, boleh contact. Yang paling recommend ialah Telegram. Okay, itu yang paling fast sekali nak reply. Okay, seterusnya, okay, sorry, panjang pula. Apa fungsi trust account? Fungsi trust account, okay, tak apa, yang ni kita abaikan. Ini boleh tanya kita ada session mingguan selain daripada live. Yang ni kita ada premium session untuk yang dah buka account. Yang kalau dah buka account, saya akan explain trust account dalam sesi yang tu lah. Okay, so boleh bawa soalan ni ke esok. M Plus ada syariah kan? Semua account, okay, yang ni semua account yang buka di bawah kita, Open CDS account. Okay, kalau tengok dekat bawah, account CDS saya adalah Islamic atau konvensional. Okay, account CDS bersama iSaham adalah account cash upfront dan account Islamic. Bacalah semua ni. Ni elok tak? Pergi Open CDS account ni, baca ke semua ni. Kan? Okay, adalah account Islamic. Okay, account Islamic ni dia ada beza dengan account konvensional. Bukan setakat account Islamic tak boleh beli saham konvensional, maknanya terus reject lah. Tetapi duit contohnya saya letak 100,000 dalam account, saya biar akan ada bulanan akan ada duit sikit trust amount. Okay, maknanya ada hibah. Okay, kalau siapa yang konvensional account selama ni, maka kena clearkan. Yang siapa yang tak pernah clearkan sebelum ni, tengok balik record. Perlu clearkan lah dari segi perspektif syariah lah. Okay, alright, terima kasih. Salam tuan, boleh review sektor property? Ya, sektor property bagus. Okay, ada yang tanya boleh review tak sektor property? List all sectors today. Ini yang berpotensi lah untuk esok properties. Okay, kalau tengok super short term pun, selalu kalau katakan nak fokus next week, saya kalau today ni yang baru naik semalam. Kalau super short term ni selalu ni okay lah untuk cakap what is the next week. Selalu weekend saya akan tengok yang ni. Okay, so sebagai contoh, properties, construction memang okay untuk tengok. Ada yang tanya, untuk sektor Korea, counter GDAX sesuai ke untuk entry dan hold? GDAX memang sesuai lah, tapi more mid term punya style sekarang ni. Okay, will be benefit daripada PKP and coronavirus. Okay, and maybe it's a new normal lah. Not even saya rasa after PKP pun orang akan realise it's really easy to sell online and so on. That's why yang betul-betul challenging lah retailer lah. Okay, cap cagaran bila tak syariah? Cap ni baru je tak syariah dalam yang latest. Okay, kalau tengok di blog, okay, cap cagaran ni saham terkini patuh syariah. Okay, setiap bulan Mei dan November
saham-saham akan penasihat syariah Bursa Malaysia Security Commission akan buat penilaian, okay, dan akan adalah yang bertukar status seperti cap ni, ya 28 Mei baru je. Okay, tidak syariah. Okay, Tuan, kalau ada CDS M+, macam mana nak dapat premium? Okay, sekarang ni saya just jawab je semua sebab masa kita pun dah 1:45. Saya akan jawab semua soalan lah. Sama ada berkaitan dengan apa kata? Sama ada berkaitan dengan topik ataupun berkaitan dengan iSaham itself lah. Okay. Kita akan try banyak jawab yang berkaitan dengan iSaham lah, sebab kalau ramai yang berminat, kita akan bagi apa kata, supaya boleh dapat kita punya akses tu lah. Okey, soalan seterusnya tadi, Tuan, kalau dah ada CDS yang plan, macam mana nak dapat premium selain daripada bayar? Okey, the best way sebenarnya, sebab kalau dah ada account M+, boleh contact team kita, okay, tapi the best way ialah untuk buka satu account lagi di bawah nama isteri atau sebagainya. Maknanya isteri punya account ke apa semua, ataupun suami punya account, anak-anak yang dah umur 18 tahun ke apa semua, mungkin matlamat dia lah untuk dapatkan premium. Maknanya trade setiap 2 bulan sekali. Kita punya syarat ada kat sini, bawah ni. Okey, syarat. Okey, ni open CDS account. Dia punya syarat ada dekat, premium, sorry, iSaham premium. Okey, KLM premium. Syarat kita ialah setiap 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Okey. Untuk kekal akses. Kalau buka conventional, which kita memang tak recommend by default, syariah, 2 minggu sekali. Kita kalau boleh tak nak conventional. Dan dia berdasarkan budi bicara. Tak semua orang kita bergantung kepada discussion. Okay. So cara dia ada 2. Satu ialah buka dengan spouse, which is that is the recommended lah. Okay. Tapi kalau ada setengah kata, tapi saya tak ada spouse lagi, kan pula dah. Boleh contact iSaham support ni, contact us, cakap ada tak cara lain selain saya dah memang tak ada spouse, tak ada apa semua, okay, yang tak ada connection lah yang saya boleh buka, ataupun adik-beradik ke apa semua, ni apa kata, buka di bawah ada satu lagi cara lah, contact team kita. Okay. Cara terbaik sebenarnya buka je bawah nama spouse ke apa semua. Trade yang ni cukup syarat pun tak ada masalah. Okay, ataupun setengah orang dia trade, dia ada 2 fund, dia trade lah untuk supaya katakan kembangkan duit ni. Tapi normally mungkin cukup syarat lah. Okay, saham property yang meroket semalam ada peluang naik lagi atau ke next week? Yang hold better jual atau still hold? Yang hold mid term sila hold, yang short term follow strategi short term. Itu sebenarnya mudah, saham ni sangat mudah. Hold boleh hold, strategi short term. Kalau dia masuk intraday, jual intraday. Okay. Mid term hold je. Kalau short term, tengok kalau dia pusing balik esok, jual. Buka, betul lah, memang kita adalah akses untuk buka UOB, dan kita mungkin ada lagi broker baru upcoming. Okay. Preview sikit lah. Okay, saya nak submit form CDS, boleh ke walk in? Okay. If hari kita buy same count, okay, saya nak submit form CDS, boleh walk in, tapi saya recommend untuk buat semua proses kita, sebab kalau sampai dekat office iSaham pun kita suruh buat juga benda ni. Okay. Sebagai contoh, kalau katakan dah sampai tak buat lagi step yang isi ni, kita akan suruh buat juga. So baik buat kat rumah, kita akan bagi PDF, terpulang nak print atau nak suruh nak tunggu kita print kat sini dekat office. Saya kat office sekarang. Okay. Kalau katakan kita tolong print, kena tunggu sikit lah. Kita ada waiting area, dan kita officially bermula minggu ni kita dah buka office, kita dah boleh naik. Tapi kita jarakkan lah, ada 5 kursi jarak. Okay. Dan siapa yang datang office iSaham, stok terhad lah. Okay. Siapa yang datang untuk buka akaun CDS pada minggu ni, kita akan bagi percuma hand sanitizer. Okay. Kalau siapa yang tak ada mask, boleh minta. Nanti bagi tahu. Hari tu dalam live kata boleh minta mask. Okay. Nanti bagi tahu, nanti kita akan bagi satu. Jangan minta 10 mask pula seorang. Okay. Siapa yang datang ke office, kita akan bagi mulai minggu ni. Ada tunggu sekejap. Okay. If hari kita buy same counter pagi dan petang, adakah charge 2 kali brokerage? Beli saham,
saya beli 10 kali pun hari yang sama, satu fee sahaja. Okay, satu fee saja. Counter sama lah. Contohnya saya beli GDEX pagi RM1. Lepas tu RM1 3 sen, RM2 sen, RM1 sen, 90 sen. Tekan banyak kali, satu counter, satu kali beli. Charge. Form tu nak tunggu Aisam post ke rumah. Tu yang lambat sikit. Nak musim PKP. Okey, kalau yang ni cuma boleh stay tune lah. Dalam UOB kita ada sedikit perubahan sikit pada masa akan datang. Stay tune lah. Buat masa ni kita akan post dulu. Tapi mungkin selepas ini, lepas kita bincang lah dengan UOB ni apa ni kita nak post sana sini, okay, mungkin boleh dipercepatkan. Tuan, kalau guna Aisam Premium saja tanpa ilmu teknikal ni cukup ke? Okay, kalau ni soalan macam contohnya saya ada tunjuk BTST, cukup ke kalau katakan ada ilmu ni, okay, ada screener ni, cukup ke? Jawapan dia cukup. Okay, saya bagi analogi macam ni dalam trading saham, analogi dia macam ni. Semua screener ni umpama saya nak makan sekarang ni nak lunch petang. Saya tak tahu saya nak makan apa tengah hari ni. Nak makan rendang ke, nak makan lemang ke, nak makan KFC ke, nak makan. So, matlamat kita nak kenyang. Begitu juga dalam saham. Kenyang tu ialah umpama untung. Makanan apa kita nak makan tu ialah ni strategi. Western ke kan? Macam oversold ni mungkin western. So, ni western, KFC, Pizza Hut, McD contoh. Okay. Kalau kita makan KFC, kita perlu tahu tak KFC ni ayam ke, rempah apa dia pakai. Okay. Kita kena tahulah dia, kita makan ayam lah. Itu yang penting lah. Okay. Sama lah macam BTST. Kita kena tahulah dia short term. Okay. Contohnya breakout, price volume. BTST short term. Beli hari ni jual esok. Tapi rempah dia kalau kita tak tahu pun kita boleh. Tak ada masalah. Yang penting sedap. Okay. Tapi kalau kita datang kelas, kita dapatlah belajar sekali resepi dia. Contohnya, saya hari ni saya nak makan western spaghetti lah. Tapi, spaghetti lah. Macam contoh lah, spaghetti ni macam screener Smart Money. Tapi, apa rahsia dia sampai sedap sangat yang ni? Kalau datang kelas, kita bagi. Resepi spaghetti yang ni kita ada tambah sikit cheese. Blue cheese contohnya. Itu beza dia. Jadi, boleh tak pakai je screener? Boleh. Itulah matlamat kita rasa kita nak bagi yang ni. Sementara tu, belajar sikit-sikit. Okay? Dan untuk join TA Advance kita, saya rasalah sangat berpatutan sebab apa? Boleh join sebanyak 16 sesi. First kali 32 sesi, 16 sesi recording, 16 sesi Q&A direct. Maknanya akan ada live 16 sesi live. Harga dia berapa? Okay, ni seminar Roman. Saya fast forward. Okay, ni 32 sesi. Okay, 16 sesi belajar, 16 sesi Q&A. Pengukuhan case study semasa. Maknanya berdasarkan BTST sekarang macam mana. Okay. Dengan harga hanya 199 saja. Imagine belajar 32 sesi. Okay. Kalau RM10 satu sesi, 320 patutnya. Okay. Kenapa kita buat murah? Sebab dengan cara ni, kita boleh make sure semua orang boleh dapat belajar ilmu saham. Itu matlamat kita. Kenapa kita bagi screener percuma? Dengan cara kita bagi percuma, semua orang boleh melabur sekarang. Now, everyone can trade. Truly trade. Okay. Not now everyone have to pay 4,000 8,000 first to trade. Itu kita punya matlamat. Memang VC tu kekal daripada dulu sampai sekarang. Kekal dalam DNA iSaham. Okey. Beginner better belajar cara kawal emosi. Betul. Memang betul. Okey. Beginner belajar kawal emosi. Dalam saham, the hard part ialah emosi. Sebab tu kita rasa macam strategi salah. Sebenarnya emosi yang salah. Okey. Soalan, saya kena tutup soalan sebab dah lebih 40 minit. Saya akan jawab soalan berkaitan dengan iSaham lah. Okay. More kepada iSaham. Okay. Ni contohnya. Okay. Alright. Trailing PE stand for PE ratio, price earnings. Nantilah. The next one boleh tanya balik. Nanti setiap minggu kita akan dapat chance. Join awal supaya boleh letak soalan awal. Tengok ada yang komen ni, T Plus screener memang screener terbaik. Sebenarnya T Plus ni saya nak premium kan sebenarnya. Cuma saya teringat ni ialah screener daripada awal lagi saya bagilah ruang semua nak pakai dulu. Okay. Tapi tak lama lagi akan premium lah. So better act lah untuk jadi premium member. Banyak. Banyak betul soalan. Bagi pemegang akaun bank youth account, boleh ke buka akaun CDS? Tak ada masalah. Dia yang penting nama tu kena sama dengan kita dan umur kita waktu buka akaun tu kena 18 tahun ke atas.
Okay. Cuma kalau team kita ada cakap tak boleh tu, mungkin tu yang latest lah. Setakat yang saya faham, tak ada masalah. Di screener Aisam ada tak sediakan petunjuk atau legend masuk istilah sikatan yang digunakan semua screener? Kita tengah bina satu database tu. Okay. Buat masa ni kita banyak jawab di group lah. Okay. Di blog post pun kita dah on the way. So insyaAllah stay tune. Kita bulan Mei ni memang bulan yang nak masuk Jun dah. April, May is very busy month for us. But also kenapa kita busy kan diri kita ialah so that we can provide better service kepada semua. Okay, that's our aim. Selain Warren Buffett, siapa lagi kat Malaysia dapat income banyak? Ini boleh bawa ke next week. Soalan ni unik juga. Memang seronok kalau nak bincang lah. Okay. Lepas dah. Saya akan jawab soalan berkaitan saham. Jadi kalau yang dari segi topik, boleh join next week. Okay. Supaya semua boleh dapat ni kalau mau kepada soalan siapa yang nak saham apa semua. Macam sekarang ni masa yang laju lah kalau nak dapat respon sekarang. Kalau kadang-kadang contact support kan ada 100 orang tanya soalan sama. Sekarang saya jawab kepada semua. Terbaik kalau datang memang dapat hand sanitizer dengan free mask. Satu cara boleh datang bawa kawan. So tolong bawa pun boleh dapat juga. Okay. Lepas dah submit dokumen semua, berapa lama nak tunggu? Okay. Ini soalan cepu mas. Okay. Akaun CDS memang akan ambil masa sikit sekarang ni. Okay. Sebab apa? Sebab form yang orang nak buka terlalu ramai. Okay. Especially dengan benefit kita bagi. Tapi saya boleh beritahu satu benda lah. Dari perspektif iSaham, kita buat sebaik mungkin. Maknanya, every week kita hantar, kita naikkan frekuensi kita kan 2 minggu sekali kita hantar. Okay. Tetapi masalah dia ialah pada M+. Okay, bila kita submit ke M+, ramai sangat nak buka akaun M+. Okay, first kali daripada kita, site kita lah. And then ramai sangat nak buka, jadi dia akan jam sikit. M+ pun cuba juga untuk tambah lagi staff dan sebagainya. Tapi proses akan ambil masa. Jadi normal range untuk sekarang ialah lebih kurang 3 minggu sebulan lebih kurang. Okay, tapi apa saya recommend sekarang ni? Saya recommend ada yang kata lambat lah so tak nak buka. Okay. Ini apa yang jadi? Ramai orang buat kesilapan sama bulan Januari. Bila kita kata beberapa minggu, padahal waktu tu baru beberapa minggu, belum sebut sebulan lagi. Kata tak apa lah, malas buka. So dia pun rasa macam dia pergilah buka akaun lain. Okay. Dia buka akaun lain. Ada yang cepat sikit sebab broker yang tak terkenal sangat. Okay. Tapi tak dapat apa-apa. So dia pun cakap, tuan nak buka. Waktu dia nak buka tu ialah PKP. Dah memang waktu awal PKP lagi lambat. Sebab awal PKP lagi susah kita punya mission. Waktu tu semua orang tengah takut-takut lagi nak keluar. Tak boleh. Kita tak boleh nak proses form. Waktu PKP 2 minggu sekali kita ambil form, proses, ambil form, submit, ambil masa lama. Jadi saya punya cadangan ialah jangan tangguh. Buka sekarang tak apa. Kalau katakan belajar sekarang, try untuk start dulu trade sebagainya. Jangan tangguh buka akaun CDS. Okay? Sebab kalau lagi lambat siap. Okay? Itu masalah dia. Kalau katakanlah nak cuba buka yang lain, tak masalah, buka yang ni. Dan dah tak sabar nak trade, cuba buka yang broker-broker tak terkenal lah. Okay? Boleh dapat cepat. Okay? Lepas tu bila akaun siap, pakai yang ni. Tak ada masalah. Okay? So kita win-win. Kalau nak dapatkan those advantage, kena buat macam itulah. Okay. Yang jauh-jauh ada cara tak? Okay. Siapa yang jauh, bila buka akaun CDS tak ada masalah. Okay. Isi link ni kita akan bagi PDF. Lepas dapat PDF ni, isi link ni, okay, kita bagi PDF. Lepas PDF print and then boleh hantar kat kita melalui cara post boleh juga. Cuma kita ada mengikut syarat Bursa Malaysia, untuk yang post ni dia ada syarat, dia panggil KYC lah, Know Your Client. So untuk saya nak kenal pasti orang ni betul-betul wujud. Jadi tim Aisam akan contact untuk cakap perlu buat video. Okay. Perlu buat video. Okay. Untuk bagi tahu nama. Contohnya nama saya Anas Faris. Saya nak buka akaun CDS Plus. Okay. Itu syarat dia. Dan kita akan tengok lah match tak dengan muka kat IC tu. Okay. So itu syarat dia. Boleh post tapi kena buat video pendek. Sangat pendek lah. Ambil selfie kamera sekejap je. Okay. Ni dan satu lagi jangan pakai face mask Dia yang kata tak COVID kan kena pakai face mask, tak affected maknanya bila kita rakam virus tak terdedah bila kita rakam tu. Okey. Okey, ada yang kata saya dah isi online print just belum submit. Jangan tangguh Lagi tangguh lagi lama ambil masa.
Okey, kejap dah terjawab. Kejap lagi saya isi form dengan Aizam. Ya, terbaik. Nanti kita akan bertemu dalam grup untuk perbincangan. Warren Buffett ni kita next nanti join lagi, tanya soalan. Terima kasih atas inisiatif Aizam, saya sokong. Okay, saya nak ucap terima kasih jugalah sebab tanpa semua yang terus memberi kita, orang kata sebenarnya tolong guna pun dah cukup baik. Kadang-kadang dia tak ada, tolong tekan je maknanya. Tekan. Maknanya dah contribute kepada value Aizam. Okay. Sebenarnya bila tekan tu sebenarnya naik, increase value kita. Okay. Bila orang cakap berapa banyak Aizam tekan, kira kita punya Aizam sebulan kita punya page view untuk PKP apa semua dah lebih 2 juta sebulan page view. So terima kasih juga kepada semualah. Dan daripada situlah hasil kita ada banyaklah award dekat belakang ni. Okay. Inilah hasil daripada semualah. Saya ucap terima kasih dan daripada situ saya akan try bagi sebanyak mungkinlah kepada semua. Ada platform tak untuk ahli boleh discuss counter? Ya, ada group, support group, bincang counter, tiap-tiap hari bincang. Grup Aizam ni antara grup paling busy lah. Okay. Dekat dunia ni. Sampai kan ada terfikir kita kena pecahkan grup ni. Okay. Tapi memang busy, ada discussion. Lepas buka akaun CDS akan ada. Okay, Rakuten, adakah Rakuten dia punya platform tidak patuh syariah. Okay. Sebenarnya saya tak recommend terus lah kan. Kalau kena dengan Lariba ke apa, Ustaz Lariba ke apa lagi teruk kan. Tak boleh langsung kan. Sebenarnya memang kalau tanya saya tak boleh langsung lah kan. Saya percaya yang tu. Ada banyak sebenarnya broker-broker lain yang dikira tak ada benefit tapi boleh dapat mungkin cepat jugalah. Okay. Broker apa sekarang kena carilah. Okay. Tu contoh Bank Islam contohnya kan. Bank Islam antara yang tak aman sangat lah. Jadi boleh buka dulu untuk dapatkan, boleh pakai dululah Bank Islam dan sebagainya. Okay. Apa kelebihan kalau daftar M+ Aizam compare dengan Bank Islam? Okay. Bukan Bank Islam je, compare dengan semua sekali. Kalau buka dengan Aizam, ni premium feature. Okay. Premium ni kalau tak buka account tak dapat. Okay, tak dapat. Ni banyak premium feature. Okay, kita dah tweak candlestick jadi satu pattern baru. Fresh breakout yang betul-betul fresh. Ada yang kadang-kadang kata fresh breakout tapi dah banyak kali naik. Betul-betul fresh. Okay. Yang betul-betul baru je. Tengok sini fresh betul-betul. Kadang-kadang bila kita sebut fresh breakout, kita merujuk kepada yang dah naik banyak. Semua yang ni ada. Ini semua premium screeners kat Aizam. Okay. BTST beli hari ni jual esok. Ini kalau buka akaun tempat lain tak dapat. Okay. So boleh buka. Kalau siapa yang nak dapatkan trial, tapi ini saya nak bagi preview. Hari tu saya bagi preview. Tapi saya nak bagi sebab boleh mulakan langkah lah. Untuk dapatkan trial, kita ada satu. Yang ni siapa yang ni kita akan mulakan dalam masa terdekat. Most probably esok saya nak launch. Sebab esok kita nak launch dekat premium member. Okay, aizaham.my/credits. Okay. Kalau tengok credits, okay, ini point yang ada. Okay, boleh tengok dekat sini. Kalau siapa yang ada total point kat sini, dia boleh redeem Aizaham Premium. So, kalau siapa yang belum lagi Premium member, dia baru buka account tapi dia dah nak standby nak ni, make sure point dia boleh redeem 19 point. Cara nak dapat point ni senang je. Pergi ke Facebook page Aizaham. Okay, tekan je tekan like kat post. Nanti point akan naik. Kita update setiap hari sekali atau setiap 2 hari sekali. Bila tekan like akan naik. So ada syarat nak join group ni pun kita ada letak syarat tu. Okay, nak bagi preview lah. Okay, so 19 kali like dapat ni. Tapi dia hanya applicable untuk post-post terkini lah. Lebih kurang tak silap saya 10 post terakhir ataupun 8-7 macam tu. Dia berubah sikit ke masa. Jadi kena continuously tekan like. Boleh redeem macam-macam. Okay, ataupun boleh convert kepada kredit. Ni saya nak bincang esok lah untuk siapa yang Aizaham Premium. Okay. Daripada kredit boleh convert macam-macam. Ada yang nak rasa macam nak TV lah. Okay. Hanya dengan 399 point. Rasa macam MacBook Air lah nak dapat MacBook Air. Boleh lepas dah collect point. Okay. Dia ada points, dia ada kredit. Ni saya akan bincang dalam sesi Aizaham Premium esok. Tapi untuk hari ni, collect je 19 point. Lepas 19 point dah boleh guna Aizaham Premium. Okay. Kita akan launch esok. Okay, dia punya ni. Okay. Ni ada. Terima kasih semua. BTSC ni best, banyak bagi profit. Okay. Bila masa sesuai buka screener ini kita bincang minggu depan. Tolong bawa soalan-soalan ni ke minggu depan. Okay. Saya ada limit untuk soalan-soalan
Setengah jam ialah bincang soalan, 15 minit dan selebihnya ialah untuk bincang berkaitan dengan flow ais saham lah. Okay, sebab banyak lagi ni saya tak tunjuk habis lagi ni. Kalau siapa yang buka account dengan kita, kita ada ni, kalau kat bawah ni ada promotions. Okay, trade je. Okay, trade je. Kita ada trade and win. Trade boleh dapat RM300 hadiah. Okay, ada potensi untuk dapat RM300 hadiah. Trade je. Itu je. Tahu-tahu menang. Macam tu. Okay, so banyak lagi benefit lain lah. Okey, dengan Aisam boleh guna skrin tak? Kawan saya tanya. Kalau buka UOB boleh, tapi kita recommend M+. UOB ni ada syarat yang sangat strict kalau buka dengan kita. Okey, contohnya kena hantar transaksi setiap bulan, bukan tunjuk transaksi, semua buktilah. Okey, kepada tim kita, kita ada tempat. Jadi dia lebih strict. Cari dulu avenue untuk buka M+ dengan nama spouse, adik-beradik dan sebagainya. And then kalau dah memang semua dah ada account M+, boleh buka di bawah, boleh buka dengan UOB dan kita akan ada broker baru dalam masa terdekat. Okay. Alright. Preview je lah, kadang-kadang tak jadi jugalah sekali. Okay, tapi tu preview dia. Okay, kalau dah ada account M+, macam mana nak dapatkan access premium? Okay, ni dah bincang tadi. Kalau dah ada account M+, okay, buka bawah spouse ataupun itulah boleh contact team kita. Okey, saya dah isi dekat form di platform tapi tak dapat print. Macam mana tuan? Saya dah dapat email confirmation dari iSaham. Tak dapat print tu maksud dia apa? Tak dapat print form ke? Tak dapat print... Okey, sebab kalau tak dapat print form memang kena cari printer lah. Ataupun boleh datang sini. Datang office kita boleh tolong print. Cuma kalau datang office tolong print tu kena ambil masa lah. Kena tunggu sikit. Kena tunggu sebab kita nak kena pergi cari file dia balik. Print... Okay, so akan maybe kalau ada masa boleh lah macam tu, sebab satu lagi kena beratur sikit lah. Sekarang ni sekali datang 4 group ke apa semua, that's why kita sediakan waiting room yang COVID proof lah untuk this week. Sebelum ni berurusan kat bawah je. Okay, alright. Boleh dipertimbangkan point sekiranya kita introduce sedara mara daftar. Ada ini satu lagi tak bincang lagi. Okay, satu lagi yang tak bincang iaitu boleh refer kawan-kawan. Okay, pergi ke iSaham X2 ni, dekat sini ada referral. Ni referral. Okay, referral ni. Okay, kena login dululah iSaham. Cara login, ni ada yang tanya macam mana nak login iSaham. Okay, cara login iSaham ialah dia tak perlu sign up. Tekan je sign in Facebook. Itu je. Sekarang kita tak bagi dah buka guna ni. Boleh buka guna Facebook sahaja. Okay, ataupun Telegram lah. Login je, sign in with Facebook. Okay. Okay, saya buka guna Facebook lah sekarang. Okay. Lepas login guna Facebook, nampak point saya banyak. Okay. Ada satu tempat nama dia referral. Okay. Tekan copy link kat sini. Copy link. Okay. Copy link. Lepas tu, kalau ada kawan-kawan nak buka, terus bagi kat dia link ni. Okay, nanti dia akan keluar link macam ni. Ada perkataan ref kat atas ni. Okay. Suruh dia isi link. Kalau lah dah terlepas, ada kawan-kawan yang dah buka sebelum ni. Okay. Make sure track nama dia apa. Okay. Adik-beradik ke apa, hubungan ke apa. Kalau ada screenshot bukti. Kita akan minta bukti apa semua. And then kita boleh buat manual lah. Tapi manual setakat ni belum boleh buat secara. Nanti saya akan sediakan tempat untuk manual. Okay. Setakat ni yang contact saya je lah saya buat manual. Okay. Cuma banyak lagi yang list. So buat masa ni just sediakan list kalau ada. Okay. Kalau katakan baru nak buka, hantar link ni. Okay, so boleh dapat. Okay. Dalam post nanti senarai semak dokumen semua akan dihantar oleh tim iSaham. In fact, setiap PDF yang dah siap, kita minta snap gambar satu-satu form supaya tak adalah kalau katakan lepas dah hantar reject kena buat balik. Snap satu-satu and kita kata okay, ni dah lengkap. Okay. Semuanya ada. Bila dah isi semua ada. Okay. Alright, tu lah. Nampak orang pun dah keluar, maknanya dah panjang jugalah sesi kita ini. Terima kasih banyak-banyak semua yang join pada hari ini. Okay. Saya berharap dapat berjumpa lah semua dalam sesi premium, maknanya yang join premium member dalam group, okay, dalam sesi-sesi kelas kita, okay, dan insyaAllah semua dapat bermanfaat lah dari segi saham. Akhir kata lah ada yang tanya dari segi market macam mana kalau dah recover betul-betul. Okay. Bila recover betul-betul, insyaAllah memang ikut pengalaman sebelum ni, market boleh boom lah. Okay. Kenapa? Sebab dalam keadaan recession, maknanya bisnes banyak jatuh,
business akan ambil langkah-langkah yang actually very pessimis lah, iaitu business akan start dari segi cost, dia akan cut cost apa semua, and dia akan start fresh. Maknanya the building of start fresh tu yang menyebabkan selalu counter-counter boleh naik banyak. Dan memang proven lah selama ni, bila lepas recession, harga saham akan naik melampau-lampau lah. Okay, so jangan, maknanya still ada banyak time. Okay, oh ini ada bug sikit, saya kena fix. Okay, contoh kalau kita tengok 2008, okay, ini lepas crash dululah. Okay, waktu naik, dia bukannya naik kat situ saja. Bila dah betul-betul naik, dia boleh naik lama. Peluang ni yang kita nak make sure semua orang boleh dapat. This is rare case, boleh dapat pantulan lepas crash. Tak kira semua apa ni, construction ke apa semua. Kalau betul crash dah habis, dia akan pantul macam ni. Okay, and we hope that now is the time lah. Kalau now is not the time, maybe business betul-betul dah affected apa, mungkin kalau drop satu lagi pun, that is the best time untuk buy. Okay, because the business will be there. So saya berharap kita semua akan dapat lah that benefit. Okay, itu saja untuk sesi kali ni. Kita berjumpa lagi minggu depan. Kita buat seminggu sekali. Okay, saya akan postkan di Facebook. Terima kasih untuk yang join. Semoga semua trade dengan lebih baik, lebih mantap. Okay, Assalamualaikum.